محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini. Allah Taala rezekikan kita bertemu lagi untuk membaca hadis-hadis yang berbaki daripada 40 amalan ataupun hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya adalah melimpah ruah. Dan pada hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Ikhlas, iaitu surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muka surat 107, hadis yang ke-27, kelebihan surah Al-Ikhlas. بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وسائر مصنفاته وشراحها اللهم آمين. بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن رواه البخاري. وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. Terjemahan bagi hadis ini daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah mendengar seorang lelaki lain sedang membaca surah Qul huwallahu ahad dalam keadaan dia mengulang-ulangi surah tersebut. Kisah ni berlaku di kalangan sahabat baginda Nabi SAW, atau secara lebih tepatnya berlaku di Quba. Dia berlaku di kawasan Quba. Ketika itu ada seorang sahabat baginda Nabi SAW diminta untuk mengimamkan salat jemaah para sahabat yang lain yang tinggal di kawasan Quba. Cuma saya pribadi tak pasti adakah memang masjid Quba ataupun masjid yang berada di kawasan Quba. Sebab pada zaman Nabi, masjid Jumaah tu pun termasuk dalam kawasan Quba. Jadi Madinah ni luas, masjid paling utama masjid Nabi, tetapi dalam masa yang sama, serentak ketika Nabi melaksanakan salat berjemaah di masjid Nabi, ada juga para sahabat yang melaksanakan salat di masjid masing-masing yang berada jauh daripada masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat Nabi diminta untuk menjadi imam di masjid di kawasan Quba, untuk menjadi imam salat jemaah di kalangan para sahabat. Cuma sahabat Nabi ni pelik sikit. Beliau bila sembahyang kuat, rakaat pertama baca Fatihah macam biasa, rakaat kedua bacalah surah ke ayat Quran kita pulang. Tetapi sebelum rakaat beliau akan
baca terlebih dahulu surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua pun begitu. Setiap kali sembahyang begitu. Sembahyang yang bacaan kuat, setiap kali beliau habis Fatihah, beliau akan bacalah surah yang beliau nak baca, terpulanglah. Tetapi contoh, katakan beliau baca surah, katakanlah surah Qul ya ayyuhal kafirun. Selesai saja surah Qul ya al kafirun selesai dibaca, sebelum rakaat beliau akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru rakaat. Surah terakhir yang akan dibaca oleh beliau setiap kali beliau ingin rakaat, pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua, beliau akan baca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu. Jadi ini yang dimaksudkan dalam hadis ini, bahawa sahabat Nabi itu sentiasa mengulang-ulangi surah tersebut. Diulang ketika beliau menjadi imam kepada para sahabat lain dalam salat fardu. Jadi ada seorang sahabat Nabi duk perhati. Bahkan dalam riwayat yang lain ditegur imam tu. Apa ni? Setiap kali sembahyang mesti baca Qul huwallahu ahad. Mesti baca Qul huwallahu ahad. Bacalah surah lain. Contoh baca ayat-ayat lain, betul rakaat macam biasalah. Macam yang Nabi buat. Nabi begitu. Nabi tidak menjadikan penutup bagi bacaan Nabi dalam setiap rakaat pertama dan kedua surah Al-Ikhlas. Tidak. Jadi mereka tegur para sahabat Nabi yang menjadi imam ni. Lalu kata beliau, okey, kalau kamu nak suruh saya jadi imam, itu cara saya. Kalau tak setuju, cari imam lain. Semua banyak je imam boleh jadi imam. Tapi beliau tidak suka untuk disuruh melakukan atau meninggalkan bacaan surah Al-Ikhlas. Tiap-tiap rakaat pertama dan kedua beliau akan baca surah Al-Ikhlas. Bila begitu, para sahabat yang merupakan jemaah di masjid itu kata, oh tak naklah, kami memang suka kamu jadi imam. Kamu yang paling terbaik di kalangan kami. Memang kamulah yang layak menjadi imam. Kata beliau, okey, kalau kamu rasa saya yang kena jadi imam, maka ini cara saya. Akhirnya seorang sahabat Nabi maklumkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi yang seorang tadi, yang menjadi imam, yang sentiasa dalam salat berjemaah yang diimamkan oleh beliau. Beliau akan sudahi dengan surah Al-Ikhlas sebelum beliau rakaat. Maknanya sahabat Nabi tadi telah melakukan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tanya terlebih dahulu pada Nabi. Bukan dia kata, saya dah tanya Nabi, Nabi kata okey. Tak pula begitu. Memang beliau sendiri yang mereka cara begitu. Nabi tak buat macam tu. Tetapi beliau sendiri yang mereka, dan dibuat dalam sembahyang lagi. Ini di antara contoh al-bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat di dalam solat. Okey, sambungan hadis. Maka apabila lelaki tersebut sudah berada di waktu pagi, maknanya kes berlaku pada sembahyang jahriyah lah. Sembahyang jahriyah iaitu sembahyang maghrib dan juga isyak. Subuh, lepas dah masuk waktu pagi, ada seorang sahabat Nabi pergi daripada Quba menuju ke lokasi masjid baginda Nabi SAW untuk mengadukan kepada baginda Nabi apa yang sering dilakukan oleh imam mereka di kawasan Quba tersebut. Maka apabila lelaki tersebut sudah berada di waktu pagi yang nak mengadu ni, beliau telah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau telah menyebut tindakan temannya itu, iaitu si imam tadi, kepada baginda. Seakan-akan lelaki tersebut menganggap bahawa surah tersebut adalah sedikit sahaja kadar pahala membacanya. Jadi sahabat Nabi yang nak mengadu tu, beliau maksudnya, Allah, surah, memanglah kita tidaklah menghina mana-mana ayat Al-Quran, tapi kenapa yang setiap kali rakaat nak kena baca surah Al-Ikhlas? Biasa je surah Al-Ikhlas boleh, surah lain boleh. Beliau menganggap bahawa pahala baca surah Al-Ikhlas ni memang ada pahala, tetapi tidaklah melampau-lampau pahalanya. Dalam riwayat lain, Nabi panggil lelaki yang menjadi imam tu. Nabi tanya, kenapa kamu baca surah ni? Kenapa setiap kali rakaat baca? Dia kata, saya suka surah ni ya Rasulullah. Sebab surah ini menceritakan tentang akidah dan saya sangat cinta
dengan kenyataan dalam surah ini yang menunjukkan betapa esanya Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak langsung ada Tuhan ini beranak dan diperanakkan. Maka saya sangat cinta kepada surah ini kerana dia menceritakan tentang Tuhan saya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi itu antara, kalau dalam riwayat lain lah, Nabi tanya kepada sahabat tadi mengapa beliau melakukan perbuatan tersebut. Sebab Nabi tak buat benda tu. Sahabat-sahabat lain pun tak buat. Kebetulannya seorang sahabat ni. Kita pun sepanjang kita hidup rasanya tak ada lagi imam yang buat macam tu. Lepas ni kalau nak try boleh lah. Rawahul Bukhari. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Tapi masuk sekhabar kejap lah. Apa kena imam tu? Mungkin dapat gelaran Imam Kul. Imam Kul. Tapi kena sebut betul. Kul. Kalau Kul. Imam makanlah. Makanlah. Dia kuat makanlah maknanya. Okey. Maka lelaki tersebut telah bertemu kepada baginda Nabi dan sebut kepada Nabi apa yang beliau alami dari sudut sikap si imam di Quba tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi Allah yang diriku berada di dalam tangannya. Kalau ikut asal kalimah yad, makna yang zahir. Kalau belajar usul fiqh kita akan jumpa. Dalam kalimah Arab, kadang-kadang satu kalimah Arab dia ada banyak makna. Dia ada banyak makna, tetapi makna yang bila sebut kalimah tu yang mula-mula singgah di minda kita, maka kalimah yang mula-mula singgah di minda kita itu dinamakan al-zahir. Kalau belajar usul fiqh kita akan jumpa perkara ni. Sebab perkara ni penting bagi para ulama usulul fiqh secara khusus untuk istinbat hukum. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Arab ni ada kalimah yang tak ada makna lain, hanya satu makna je, maka dipanggil an-nas. Sebab tu kita mungkin biasa dengar para ulama kita sebut la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad ketika ada nas. Ketika ada nas ketika itu bukan maksudnya ketika ada ayat Quran ataupun hadis. Sebab ketika ada ayat Quran ataupun hadis berlaku ijtihad para ulama juga. Ulama berbeza pendapat juga walaupun ada ayat Quran dan juga hadis. Tetapi yang dimaksudkan tidak ada ijtihad ketika ada nas, maksud dia an-nas yang difahami oleh para ulama usulul fiqh, iaitu apabila suatu kalimah itu tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Contoh, wa harramar riba. Contoh ambil paling mudah kan. Wa harramar riba. Maka Allah telah mengharamkan riba. Mengharamkan dalam bahasa Arab tak ada makna lain, iaitu perbuatan itu tak boleh buat. Kalau buat dosa, tak ada makna lain. Bukan mengharamkan ni maksud dia digalakkan untuk tinggalkan, tak ada. Hanya satu makna je. Maka ketika itu wa harramar riba, kalimah wa harram itu termasuk dalam kategori an-nas. Maka apabila satu kalimah itu berstatus dengan nas, maka sudah tidak ada lagi boleh ijtihad dalam masalah ini. Tak ada lagi sebenarnya riba ni pada zaman Nabi haram tapi zaman kita dah halal. Tak ada. Sampai ke hari kiamat akan jadi haram. Sampai ke hari kiamat akan menjadi haram. Kerana tidak boleh seseorang mujtahid mengeluarkan pendapat yang bercanggah dengan makna nas tersebut. Ini nas. Tapi bukan semua kalimah Arab macam tu. Ada pula kalimah Arab yang terus kita tak tahu. Dia ada dua makna tapi mana satu yang Allah inginkan kita tak tahu. Contoh kalimah Al-Qur'. Al-Qur'u dalam bahasa Arab kadang-kadang bermaksud haid, kadang-kadang bermaksud suci daripada haid. Bercanggah terus. Dia kalimah yang ada dua makna dan bila disebut kalimah tu tak ada satu kalimah pun yang lebih biasa digunakan. Kedua-duanya memang biasa digunakan. Jadi ketika itu dipanggil mujmal. Kalimah ni tak tahu mana satu yang Allah inginkan. Adakah bila Allah kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dijatuhkan talak mereka hendaklah beriddah selama 3 kali qur. 3 kali qur bermaksud 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau semata-mata ayat ni para ulama tak mampu nak buat keputusan. Kerana kalimah qur mempunyai dua makna, iaitu suci ataupun suci pada haid ataupun haid. Lalu akhirnya para ulama ketika mendapati sesuatu firman Allah atau sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berstatus al-mujmal,
perlu merujuk kepada dalil yang lain. Tak boleh pegang dengan dalil ini sebab kalimah itu tidak dapat difahami kerana ia samar-samar. Itu kalau dia mujmal. Dalam ayat yang kita sedang pelajari ini, Nabi SAW menyatakan, demi Allah yang diriku berada di dalam tangannya. Tengok adalah hadis yang sebut, wallazi nafsi biyadihi, demi yang aku ini dalam tangannya. Itu demi Allah yang saya ini, jiwaku ini di dalam tangannya. Maksud dia bila sebut kalimah yad ataupun terjemah bahasa Melayu kita kata tangan, yang akan terus biasa sebut tangan Allah. Apa tu tuan faham? Secara cepat yang akan sampai ke singgah di minda tuan-tuan bila sebut tangan, kita akan faham, oh anggota lah, anggota badan lah. Anggota badan yang tugasnya adalah untuk menggenggam, mengambil. Beza dengan kaki, tugas kaki berjalan. Ataupun mungkin nak pertahankan diri, kalau ada anjing liar nak menendang dia untuk pertahankan diri. Tangan bukan menendang, tangan menumbuk, mengambil. Jadi kita akan terus faham, oh tangan ni iaitu satu anggota. Maka ketika ini kalimah yad, apabila dia ada banyak makna, kalau bertanya orang Arab banyak makna, yad banyak makna. Dalam penggunaan orang Arab, sebelum kedatangan Nabi, sampailah kedatangan Nabi, sampailah selepas itu, kalimah yad banyak makna. Lahu alaina yad. Contoh, dia memiliki tangan ke atas kita. Maksud dia apa? Dia berjasa kepada kita. Dia jadi jasa pula, yad dengan maksud jasa. Dalam hadis ini, bila sebut kalimah yad, yang akan terus sampai ke otak kita semata-mata melihat kalimah yad adalah tangan. Jadi kerana yad dia ada banyak makna, tapi dalam banyak-banyak makna ada satu makna yang akan terus singgah di minda kita. Cuma apabila kita fahami yad dalam ayat ini, dalam hadis ini, bermaksud tangan yang kita faham, ia tidak sesuai untuk Allah kerana dia mustahil bagi Allah. Kerana yad yang kita faham masuk anggota badan. Jadi bila tangan dengan masuk anggota badan, Tuhan sudah berbentuk, berjasad, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bila berjasad, dia bertempat. Bila bertempat, itu adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah telah menyatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu benda pun yang macam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika satu lafaz berstatus zahir, tidak lagi boleh difahami berdasarkan makna zahir dia, maka hendaklah pergi kepada muawwal. Kalau tak boleh guna lafaz zahir kerana mustahil secara syariat, maka ketika itu kita hendaklah pergi kepada makna lain. Makna yang lain itu yang kalau ikut biasanya tak akan singgah awal di minda kita, tapi dah makna yang mula-mula singgah tak sesuai untuk Allah Azza wa Jal, kita pun mula meneliti makna-makna yang kedua, ketiga, keempat bagi kalimah yad. Maka makna kedua, ketiga, keempat, kelima, ikutlah berapa makna yad pun, itu semua dipanggil sebagai muawwal. Dan di sini dah datang kalimah takwil. Takwil maksud dia kita sarful lafzi an ma'nahu zahir. Kita pindahkan lafaz daripada maknanya yang zahir, pergi kepada makna yang satu lagi, kerana ada dalil yang menghalang kita daripada memahami kalimah itu dengan makna zahir. Jadi yad di sini maksud dia di dalam di sini akan berlaku juga khilaf di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Setelah semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah menafikan maksud tangan yang kita faham, iaitu anggota badan, maka ketika itu ulama ahlu sunnah ada dua pendekatan dalam memahami ayat seperti ini ataupun hadis seperti ini. Ulama salaf, iaitu 300 yang awal, 300 tahun yang awal, zaman Nabi, turun sahabat, tabi'in, 300 yang awal, mereka akan berpendirian apabila makna tangan dengan masuk anggota tubuh mustahil bagi Allah, maknanya ada makna yang lain. Sebab ya ada banyak makna. Cuma dalam banyak-banyak makna ni, mana yang Allah inginkan, mana yang Nabi inginkan dalam hadis ini, oh saya tak tahu. Serah pada Allah, serah pada Nabi. Yang pasti bukan maksud iyat yang difahami berdasarkan makna zahir. Ini pendirian kebanyakan ulama salaf. Walaupun bukan semua, ada juga ulama salaf yang mencari makna. Namun kebanyakan ulama khalaf pula, mereka mengambil pendirian untuk mengkaji,
Okey, yad dengan maksud anggota tubuh mustahil bagi Allah secara ijma', secara sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang kata ulama ahlu sunnah wal jamaah berpendirian Tuhan ada tangan dengan maksud anggota badan, ini bukan mazhab ahlu sunnah. Ini sudah termasuk dalam kategori mazhab al-mujassimah. Mazhab yang mengatakan Tuhan berjasad dan beranggota tubuh. Cuma pendirian kebanyakan para ulama, mereka tidak mengkafirkan mereka yang terpengaruh dengan pandangan mujassimah. Dalam isu ini pun ada dua pendapat di kalangan ulama Ahlussunnah. Ada yang mengatakan mujassimah terkeluar dari agama Islam, ada yang kata tidak terkeluar kerana mereka salah faham terhadap maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pendapat mereka itu bercanggah dengan apa yang diimani oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in sampailah ke akhirnya. Kerana ulama Ahlussunnah yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah, semua menafikan Allah beranggota badan, semua menafikan Allah ada lokasi, bertempat. Tapi dalam ayat Nabi, dalam firman Allah, ada ayat yang seakan-akan menunjukkan seperti itu. Maka ini adalah lafaz zahir yang tidak boleh dipegang dengan makna zahir. Maka perlu pergi kepada makna yang kedua. Cuma dalam nak pergi kepada makna yang kedua tu ada dua pendirian. Nak cari ke tak nak cari? Sebab kalau tak cari selamat. Sebab kalau kita cari, kalau tersilap macam mana? Kita ingat, oh Tuhan maksudkan ini, rupanya Tuhan maksudkan makna yang lain. Kan pasal kita tu, kan susah kita. Jadi ulama salaf mengambil pendirian lebih selamat, tak nak mengkaji. Mereka kata, wallahu a'lam. Ulama khalaf pula mereka meneliti secara ilmu. Lalu kata para ulama kita, cara ulama salaf lebih selamat, cara ulama khalaf pula lebih mempunyai status ilmu, status keilmuan. Tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam. Ini biasa disebut oleh para ulama ketika dalam meneliti ayat-ayat seperti ini. Cakap lebih ni lagi Kang, masuk pula isyak . Okey. Kata Nabi SAW, Nabi bersumpah demi Allah yang diriku di dalam tangannya. Apa maksud tangan? Kalau tuan-tuan kata, beginilah yang pasti mustahil Allah ada anggota tubuh. Apa maksud dia? Kami tak nak tahu. Wallahu alam. Yang pasti bukan maksud anggota tubuh. Bukan maksud tangan yang boleh bergerak, boleh menggenggam, boleh menumbuk. Itu tidak. Itu cara pemikiran ulama salaf. Tak nak pening kepala. Bagi ulama khalaf, mereka mencari, oh maksud Nabi, mereka kata mungkin maksud Nabi demi Allah yang diriku di dalam kekuasaannya. Sebab kita semua di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sambungan Nabi, sesungguhnya surah itu benar-benar menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi Nabi SAW mengiyakan tindakan sahabat Nabi yang menjadi imam di Quba tadi, yang mengulang-ulang surah Al-Ikhlas, kerana surah Al-Ikhlas besar pahalanya berbanding dengan surah-surah yang lain. Iaitu sekali kita baca surah Al-Ikhlas, kita diberikan pahala seakan-akan kita telah membaca 10 juzuk Al-Quranul Karim. Walaupun cara sahabat tadi itu tidak dibuat oleh Nabi, main bid'ah lah. Tetapi oleh kerana ia merupakan bid'ah yang masih termasuk di dalam kategori pandangan syarak. Sebab syariat tidak menghalang kita membaca mana-mana ayat Al-Quran. Cuma dia ambil pendirian untuk ulang-ulang surah Al-Ikhlas. Walaupun cara itu tidak dibuat oleh Nabi, tetapi membaca surah Al-Ikhlas termasuk di dalam tuntutan syariat. Maka ketika itu tidak dianggap ini sebagai bid'ah yang bersalahan dengan syariat. Sebab tu Imam Syafi'i kata bid'atan. Benda yang tidak dibuat oleh Nabi ni ada dua. Sama ada bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jahat, yang tak elok, iaitu yang bercanggah dengan syariat, ataupun bid'ah yang tidak dibuat oleh Nabi tetapi tidak melanggari arahan syariat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dalam usul fiqh dia ada satu perbahasan dipanggil ta'khirul bayan an waqtil hajati ila waqtil amal la yajuz. Tugas Nabi memberitahu para sahabat kalau perbuatan itu tak betul, Nabi kena terang. Tapi apabila dibuat oleh para sahabat, Nabi tidak pula mengatakan perkara itu bercanggah dengan syariat. Nabi tidak pula memberikan sebarang komen, atau Nabi komen yang elok, dan Nabi tak kata lepas ni jangan buat lagi ya.
memanglah perbuatan kamu kebetulannya kena. Tapi lepas ni nak buat apa benda pun, tanya saya dulu, boleh ke tak boleh? Kebetulan kamu buat ni kena. Tapi lepas ni kau buat tak kena. Contoh, Nabi tak kata begitu. Nabi tidak menegur tindakan sahabat Nabi yang menjadi imam tadi, yang mereka cara bacaan di dalam surah dalam salat. Maka apabila Nabi tidak menegur, dalam keadaan tidak boleh Nabi menyembunyikan syariat, maka tahulah kita bahawa tindakan sahabat tadi tidak dianggap bersalahan dengan syariat. Jadi kalau ada contoh tuan-tuan, bila dengar begini, saya peribadi contoh, suka benar surah, katakan, saya suka betul surah Inna a'tainakal kautsar, sebab dia cerita tentang Nabi. Inna a'tainakal kautsar. Ni kalau Fadilatul Syekh Husni baca dalam salat, anak-anak murid terus sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau kita terkejut kita tak? Inna a'tainakal kautsar. Dalam solat ni pakai sebut sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah sebab dia cerita tentang Nabi. Kalau tuan-tuan tiba-tiba lepas ni ada yang buat begitu, setiap kali dalam lepas rakaat buat begitu, tidaklah dianggap bersalahan dengan syariat. Cuma orang tak buat, itu ialah. Orang tak buat. Tapi kita buat satu perbuatan yang Nabi tak buat, tak semesti jadi haram. Okey, hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya ini pula terlupa buat handset. Tengok jam pukul berapa tinggal. Tengah-tengah sampai ke kemuncak tu, tiba-tiba dia kena stop tu, memang pedih hati tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Awak terlupa pula isyak pukul berapa. Tapi tahu dah, lebih kurang 8.30 dah rasa. Di dalam riwayat yang lain, yang turut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Allah telah meridai beliau, iaitu semoga Allah meridai Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabat baginda, adakah setiap seorang daripada kamu semua lemah untuk membaca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Nabi kata, dalam ramai-ramai kamu, siapa yang sanggup membaca 1/3 Al-Quran setiap malam? 10 juzuk lah kalau yang kita faham daripada hadis ni. Maka permintaan itu telah menjadi satu kesusahan ke atas mereka, iaitu kata para sahabat, dengan 5 pagi dah di ladang, yang berniaga, bila malam ni memang secara adat kita akan keletihan lah. Tiba-tiba Nabi kata, siapa sanggup baca 1/3 Al-Quran, 10 juzuk Al-Quran satu malam? Memang tak daya lah kan. Memang tak daya. Jadi susah hati para sahabat sebab Nabi mengharapkan para sahabat buat. Dalam keadaan para sahabat memahami kena baca 10 juzuk dalam keadaan setiap malam pula. Siapa yang larat? Lalu menjadi satu kesusahan ke atas mereka. Dan mereka telah berkata kepada baginda, siapakah di kalangan kami yang akan mampu untuk melakukan perkara itu, wahai Rasulullah? Siapa yang mampu, ya Rasulullah? 10 juzuk satu malam. Lalu baginda telah bersabda, surah yang isi kandungannya Allah adalah Tuhan yang satu, yang ditujui oleh para makhluk adalah 1/3 Al-Quran. Nabi maksudkan iaitu surah Al-Ikhlas. Sebab dalam surah Al-Ikhlas dinyatakan bahawa Tuhan itu satu, dinyatakan bahawa Tuhan itu adalah merupakan tempat pergantungan makhluk, iaitu pada ucapan Allahus Samad. Allah merupakan tempat tujuan makhluk. As-Samad juga mempunyai makna yang lain, iaitu berongga. Tidak berongga. As-Samad juga memberi erti tidak berongga. Jadi sebagai ulama memahami Allahu Samad, iaitu Allah adalah zat yang tidak berongga. Maksudnya tak ada berjasad, yang ada pula ruang kosong macam hidung, ada ruang, ada lubang-lubang. Itu tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi As-Samad ada dua makna. Biasa kita dengar As-Samad maksudnya al-maqsid, tempat tujuan. As-Samad juga memberi erti tidak mempunyai rongga. Maksudnya Allah tidak berjasad. Jadi kata Nabi, surah Al-Ikhlas adalah satu surah yang menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi maknanya, sebab tu kalau kita perasan,
Kalau buat tahlil, kalau kita berzikir, biasanya kita akan baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Sebab apa tuan-tuan? Kerana bila kita baca 3 kali, apa yang berlaku? Ia akan memberi pahala seakan-akan kita telah pun selesai membaca 30 juzuk Al-Quran. Sekali baca surah Al-Ikhlas, Allah bagi pahala macam kita dah baca 10 juzuk Al-Quran. Amalan yang sangat mudah, tetapi sangat melampau-lampau pahalanya. 3 kali baca, 30 juzuk Al-Quran selesai dibaca. Cuma hadis ini tidaklah bercanggah dengan hadis sebelumnya, tuan-tuan. Sebab hadis yang ke-26 mungkin tuan-tuan kata, hai, kita kena rancang nak hafal Al-Quran ni. Tiba-tiba mari pula hadis yang ke-27. Baca 3 kali selesai. Selesai dah Quran di kepala. Quran kepala apa? Dapat pahala je. Tapi kita nak juga keasyikan dapat menghafaz seluruh isi kandung Al-Quranul Karim. Dari sudut pahala, baca 3 kali dapatlah pahala khatam Al-Quran. Tetapi janganlah pula menjadi sebab untuk kita tidak berusaha menghafaz sebanyak mungkin ayat Al-Quran yang dapat kita hafaz sepanjang hidup kita. Mana tahu kesungguhan itu membawa sampai kita boleh hafaz 30 juzuk Al-Quran Al-Karim. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah alang-alang kita baca hadis yang ke-27 dan kita boleh amalkan terus. Apa kata kita baca terus surah Al-Ikhlas secara bersama-sama sebanyak 3 kali. Moga-moga saat ini Allah akan memberikan pahala seperti kita telah selesai membaca 30 juzuk Al-Quran biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Kita baca bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kami pernah menziarahi pusara Fadilatul Syekh Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, Syekh Ahmad Al-Ghumari, abang kepada Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Syekh Ahmad ni salah seorang ulama hadis yang terkenal pada zaman beliau. Abang kepada si adik Syekh Abdullah Al-Ghumari, guru kepada guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Jadi Syekh Abdullah ni kalau ikut pangkat ilmunya jadi datuk saya lah. Kalau ke tuan-tuan jadi macam moyang lah. Moyang kita dari sudut ilmu. Jadi Syekh Ahmad Al-Ghumari berasal daripada Tonja di Maghrib. Salim mungkin dah biasa sampai ke Tonja. Saya teringin nak pergi Tonja, nak pergi ziarah Syekh Abdullah Al-Ghumari. Sebab Syekh Abdullah Al-Ghumari wafat dan dimakamkan di Tonja. Manakala abang beliau meninggal lebih awal daripada si adik, dan abang beliau meninggal di Kahirah. Jadi satu hari kami pakat dengan Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi nak ziarah Syekh Ahmad Al-Ghumari. Lalu Syekh Yusri minta daripada menantu beliau Syekh Usamah bin As-Said Al-Azhari untuk bawa kami, sebab Syekh Yusri pun tak tahu mana satu kubur Syekh Ahmad Al-Ghumari. Akhirnya bawalah lepas sembahyang subuh. Lepas selesai belajar hadis dengan Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kami pun pakat-pakat vroom pergi ke makam Syekh Ahmad Al-Ghumari. Sampai di makam Syekh Ahmad Al-Ghumari, Syekh Usamah bin As-Said Al-Azhari menyatakan, kita sampai dah di hadapan makam Syekh Ahmad Al-Ghumari, dan Syekh Ahmad Al-Ghumari beliau antara yang berpendirian, antara cara kalau kita ziarah orang-orang saleh, makam orang saleh macam tuan-tuan, ada peluang pergi ke Lubuk Mawbar, ziarah Syekh Idris Al-Marbawi. Jadi antara yang kita dituntut untuk membaca sewaktu kita menziarahi kubur orang-orang saleh ni, kubur wali-wali Allah ni, adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Walaupun kalau ikut dalam satu hadis yang berstatus dhaif,
hadis yang berstatus dhaif itu meminta kita untuk membaca sebanyak 11 kali, dan kita niatkan bacaan itu, pahala bacaan itu kita niatkan untuk dihadiahkan kepada si mati tadi. Dalam hadis dhaif yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dalam kitab beliau menceritakan tentang ruh, tentang ruh. Imam Al-Qurtubi ada kitab cerita tentang ruh. Kita biasa dengar Imam Qurtubi ada kitab tafsir, tapi beliau juga ada satu kitab yang menceritakan tentang ruh dan keadaan alam barzakh. Lalu Imam Al-Qurtubi mendatangkan satu hadis yang bila para ulama hadis tengok, dia berstatus dhaif. Cuma hadis dhaif tak ada masalah untuk galakkan kita buat amalan. Dalam hadis dhaif ini dinyatakan bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian dia hadiahkan pahala kepada si mati, Allah akan menghadiahkan pula kepada yang membaca pahala si mati. Tapi hadis dhaif. Lalu Syekh Ahmad Al-Ghumari yang merupakan ulama besar dalam bidang hadis, beliau kata kita baca 12 kali. Jangan baca 11. Nabi suruh 11, kita baca 12. Kami biar betul kan. Tapi ni syekh besar ni. Rupanya Syekh Ahmad Al-Ghumari melihat hadis yang sedang kita pelajari ini. Sebab bila baca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, bermaksud kita khatam Quran berapa kali tu? 3, 6, 9. 3 kali khatam 20 juzuk. 3 kali khatam 20 juzuk. Pahala ni ada sudut pahala. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas sekali je lagi, lalu kita akan dapat pahala mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali. Lalu Syekh Usamah kata, oleh kerana kita berada di makam Syekh Ahmad Al-Ghumari, mari sama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Jadi kami pun baca 12 kali. Wow. Pandai lah tu, turun-turun bunyilah terus azan. Ahlan wa sahlan, marhaban. Marhaban bi salatil isya. Siapa yang azan silakan. Tak perlu minta izin sebenarnya. Kalau masuk je waktu azan je, tak payah minta izin. Sebab waktu azan ni adalah hak muazzin, bukan hak ustaz yang mengajar. Allah ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang diamalkan oleh guru-guru kami kalau pergi ziarah, contoh macam di Kairah kami ziarah Sayyidina Al-Husain, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau suatu kami berada di Al-Ashirah Al-Muhammadiyah, kami menziarahi Fadilatu Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Zaki Din bin Ibrahim, kami akan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali berdasarkan ijtihad yang difahami dan dicadangkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Jadi kalau tuan-tuan sendiri pun kalau pergi ziarah orang saleh, ziarah ahli keluarga kita di kubur-kubur orang Islam, maka selain daripada kita mungkin baca Yasin, mungkin kita buat tahlil, antara yang mungkin jarang-jarang kita buat tapi menjadi amalan para guru kita di Al-Azhar Asy-Syarif dan juga tempat-tempat yang lain, mereka akan membaca surah Al-Ikhlas asalnya 11 kali, tetapi ikut cara faham Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, beliau membaca 12 kali supaya dapat digabungkan dua pahala tu, iaitu pahala untuk pahala simati dihadiahkan juga kepada yang membaca, dan dalam masa yang sama dapat juga pahala mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali. InsyaAllah besok kita akan melihat tentang pengajaran hadis yang secara laju-laju tadi saya telah pun menghuraikan semua pengajaran itu. Namun insyaAllah besok kita akan teliti juga, dan kalau ada rezeki besok kita akan masuk hadis yang ke-28 yang menceritakan tentang kisah hantu. Seram kisah hantu. Hadis 28, hadis cerita tentang bertemu dengan makhluk halus, menyeramkan, tapi insyaAllah tak seram sangatlah, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey, kita akan sama-sama, kalau panjang usia besok kita akan meneliti, dan saya mengucap terima kasih kepada semua. Pun begitu saya minta maaf, lepas isyak saya terpaksa balik sebab saya ada satu mesyuarat online pukul 9 suku 9.30 begitu, takut tak sempat. Moga-moga dimudahkan Allah segala urusan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat Al-Imam Asy-Syafi'i, yang pernah orang bermimpi bertemu Al-Imam Asy-Syafi'i, dan sekali itu seorang ulama bernama Abul Hasan Asy-Syafi'i bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Asy-Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, orang lain juga cuma bermazhab Syafi'i, namanya Abul Hasan Asy-Syafi'i, dalam mimpi itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah yang telah diberikan kepada Asy-Syafi'i dari sudut anda? Kerana Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah telah bersalawat kepada anda dengan salawat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun."
Lalu dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i diganjari dengan ganjaran, iaitu beliau tidak disekat untuk disoal siasat di hari akhirat nanti. Maknanya berdasarkan mimpi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abul Hasan Asy-Syafi'i bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i disebabkan salawat ini beliau telah dianugerahkan untuk ke syurga Allah tanpa hisab, tanpa soal jawab. Orang lain kena tanya. Cuma tanya ada dua jenis. Tanya dengan maksud Allah tanya terperinci. Kamu tarikh sekian-sekian kamu buat apa? Tarikh sekian-sekian kamu buat apa? Pada waktu sekian-sekian apa yang kamu buat? Kata Nabi SAW, man husiba uzib. Siapa dah disoal seperti itu, tahulah dia lepas ni kena campak api neraka lah. Sebab Allah mula bertanya secara adil. Tetapi kalau dibukakan buku amalan, tengok amalan kamu. Kita pun tengok, ya Allah, banyaknya kesilapan. Okey, lepas tu Allah kata, okey, khalas, masuk syurga. Itu nama dia soal jawab yang ringan. Tak soal pun, sekadar tunjuk. Gerun lah kita tengok dosa tu. Tapi Imam Syafi'i terus tak dibuka. Terus dengan mimpi ini. Kerana berkat beliau berselawat dengan selawat yang beliau tulis dalam kitab Ar-Risalah. Lalu para ulama menjadikan mimpi ini sebagai satu berita gembira. Walaupun mimpi dalam syariat dia tak jadi dalil. Sebab tu kita tak kata sunat, kita tak kata wajib, tak boleh. Sebab mimpi dia tidak menjadi dalil syarak. Mimpi hanya sebagai bisyarah, sebagai berita gembira. Lalu para ulama gubal selawat Imam Syafi'i dan kita pun menjadikan ia sebagai penutup majlis kita dengan harapan moga-moga apa yang dimimpikan ini turut diberikan kepada kita untuk masuk ke syurga Allah tanpa disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khaira. Kalau tuan-tuan ada soalan nak tanya, InsyaAllah kita tunda ke esok hari kalau ada usia biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.